Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, hari Rabu 7 Jun 2023. Anda bertemankan saya Syahira Izzati Yaakob dan rakan saya yang sentiasa cantik jelita, Sugita Chandra. Sihat ke? Sihat, Syura sihat. Sihat, Alhamdulillah Sugi. Baik, dan kami harapkan anda pun dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Hari Rabu dah pertengahan minggu ini. Pastikan anda masih lagi dengan tenaga yang anda mulakan minggu ini untuk hari-hari yang akan datang. Tinggal 2 hari saja. 2 hari lagi, Rabu Khamis Jumaat. Saya nak kerja 4 hari. Orang mesti marah. Awak ni lagi 2 hari dah weekend dah. Jangan. Kami tak nak lama sangat. Apa pun teruskan setia bersama kami sepanjang 1 jam ini kerana hari ini kami ada perkongsian atau topik perbincangan yang cukup menarik. Betul tu Sugi, dan hari ini Rabu saya kira anak-anak pun telah pun mula bersekolah hari ini. Ibu-ibu mungkin boleh menarik sedikit nafas lega dan bercerita mengenai anak-anak ini Sugi. Ada sesuatu peringatan yang ingin kami kongsikan kepada anda. Yang mana kejadian ini berlaku di Berpahang apabila seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun mengalami gejala batuk, muntah dan juga sesak nafas. Kerana apa itu Sugi? Kerana dikatakan kanak-kanak ini keracunan nikotin. Dipercayai tersedut, kanak-kanak ini dipercayai tersedut atau tertelan cecair daripada peranti rokok elektronik yang biasa kita panggil vape jenis pakai buang. Syirah, kalau kita ikutkan laporan, keputusan ujian air kencing menunjukkan kehadiran nikotin pada paras yang tinggi dan ianya boleh memudaratkan otak kanak-kanak tersebut dalam jangka masa yang panjang. Jadi ini peringatan yang kami nak berikan kepada anda, termasuklah kita semua. Betul. Tak kisahlah anda ibu atau ayah, makcik ke pakcik ke, sesiapa sahaja. Kalau ada kanak-kanak di sebelah itu, pastikan kita mengawasi gerak-geri mereka, termasuklah gerak-geri orang di sekeliling mereka. Benda yang kita letak di sebelah mereka, pastikan yang selamat, tak ada benda yang tajam seperti ini, vape dan sebagainya ya. Betul tu Sugi, sebab kita dikejutkan dengan banyak insiden yang melibatkan kanak-kanak disebabkan oleh kecuaian ibu bapa ataupun orang dewasa. Jadi kalau kat rumah itu saya sendiri sebagai ibu bapa, saya selalu ingatkan diri sendiri dan juga pasangan saya untuk kalau bateri kecil-kecil tu, duit shilling, apa-apa saja yang boleh diorang masuk dalam mulut, tolong vacuumlah rumah anda tu, walaupun kita penat sikit tapi demi keselamatan anak-anak kita. Kalau semalam pun saya terbaca artikel di mana seorang budak lelaki ni dia cuba panjat pagar rumah dia dan tercedera akibat tercucuk pagar rumah itu sendiri. Jadi memang sangat mengerikan. Bila kita baca pun kita yang rasa sakit, macam aduh sakitnya, apatah lagi budak yang melalui keperitan dan kesakitan itu. Jadi peringatan untuk kita semua, awasi anak-anak kita ya. Betul tu. Dan okey, hari ini kita nak teruskan dengan agenda kita untuk hari ini, tapi sebelum kita nak tease sikit topik, kita ada sesuatu di TikTok yang ingin kami kongsikan. Jom kita tengok. Jom. Okey Luke, kenapa perempuan suka cari gaduh and suka overthinking dengan pasangan dia? Mudah je, sebab dia orang nak attention. Bila dia orang dapat attention, masa itulah dia orang tahu lelaki tu boleh layan dia, lelaki tu still boleh sabar dengan perangai dia. Dia cuma nak uji lelaki je, perempuan ni nak uji lelaki je. Sebab kalau lelaki tu tak layan dia untuk pujuk dia, lepas tu lelaki tu tak bagi perhatian kat dia, mulalah perempuan tu akan cakap, lelaki ni mula-mula je beri, lepas tu dah tak nak, dah pujuk, dah tak nak, dah layan.
kenapa tu akak tu? Luahan isi hati ke pesanan ke macam mana tu? Tapi itulah topik kita pada hari ini. Mereka yang suka menipu ni, Syira. Adakah mereka perlukan perhatian ataupun adakah ia satu penyakit? Macam kita sendiri, masa kecil-kecil dulu, kita selalu diingatkan jangan menipu. Tetapi kadang-kadang kita tipu sikit-sikit lah. Mak sakit perut, mak. Tak nak pergi sekolah, mak. Sakit kepala, mak. Tak nak buat homework dan sebagainya. Itu bolehlah dikatakan perlukan perhatian ataupun nak mengelakkan tugasan. Tapi kalau dah dewasa ni suka sangat menipu macam mana? Pun tak boleh juga. Tak boleh, untuk... memang tak boleh. Betul. Menipu untuk ketagih perhatian itu antara topik yang bakal kita bincangkan untuk hari ini. Kalau bercakap mengenai perhatian ni, semua manusia sukakan perhatian. Betul. Sugi sukakan perhatian? Kita lihat ada banyak level yang kita perlukan perhatian. Untuk seller mungkin perhatian yang mereka perlukan lain. Untuk kita sebagai individu mungkin lain. Untuk golongan selebriti mungkin mereka perlukan perhatian yang berbeza. Dan itu yang kita nak bincangkan hari ini. Adakah perkara ini normal ataupun tidak sebenarnya? Terdiam saya sebab kalau saya tak bekerja saya tak sukakan perhatian. Saya suka duduk diam-diam di corner ruangan rumah. Sorok-sorok je. Betul, sorok-sorok. Tapi yalah, kadang-kadang ada orang dia buat sesuatu aktiviti ataupun orang kata gimmick kan, untuk tagih perhatian. Perlu ke kita buat sampai macam tu sehingga semua orang percaya, lepas tu tiba-tiba alah kita prank sahaja, alah itu gimmick sahaja. Jadi hari ini kita nak bincangkan topik ini dan kami perlukan pandangan anda, pengalaman anda. Jadi silakan ke ruangan komen Facebook WHI. Okey, baiklah, sebelum kita ke perbincangan, kita nak berhenti berehat seketika. Jadi anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Jangan tolong. Dapat tak shoot lagi ni? Bro, ni kita ada problem sikit. Tu, Rasha dia minta break lepas makan kan. Masalah aku ke sekarang ni, tak kan? Ya, aku tahu bukan masalah kau, tapi itulah aku dah panggil dia banyak kali, dia yang degil. Aku tak tahulah, kau ni suka sangat salahkan orang. Sebenarnya salah kau sendiri, tahu tak? Patutlah producer tak suka ambil kau. Tak tahu. Bos. Kenapa dengan dia? Dia kesian. Kepala sakit, perut sakit. Tak larat kesian. Tu macam mana tu? Macam tu lah. Kena rehat lah. Macam mana tu? Thank you. Sayang, kenapa? I sakit perut. Mana kau ubat dah? Dah makan dah. Tapi I sakit perut. I rasa I migraine. Bahu I sakit. I punya kaki pun terseliuh. Macam-macam lah hari ni. Habis tu macam mana kata nak jadi pelakon? Ya. Tapi pelakon pun manusia juga. Ada hari diorang tak boleh nak perform. Oh no, banyaknya masalah dia, Syira. Sakit Banyak betul perut, sakit. migraine, kaki terseliuh. Kalau sakit hati macam mana? Sakit hati kena ubat sendiri. Ubat sendiri, ya. Kadang-kadang orang nak raih perhatian dengan cara menipu ni. Ada orang buat, dia nampak comel tak Sugi. Yang macam tadi kita nampak, alah comel je. Tapi ada orang, maaf cakap lah, dia nampak menyakitkan hati. Macam Sugi cakap tadi lah. Kalau saya sakit hati tak kena ubat sendiri. Masa comel lah. Masa comel lagi di mata saya. Baik, tapi saya tidak perlukan perhatian. Saya perlukan perhatian anda, tapi saya tidak ketagih perhatian. Okey, dan untuk itu kita nak persilakan dua orang tetamu di studio kita. Di sebelah kiri Sugi berdarah manis. Mimi Lana. Assalamualaikum Mimi, apa khabar? Hai Mimi. Sihat Mimi? Alhamdulillah. Rasanya kali pertama saya berganding Kali pertama juga, betul? Mimi, ya? Okey, baik. Dan di sebelah ni, sebelah kanannya adalah Tuan, maafkan saya, adalah Encik Rizwan Zamri selaku perundi motivasi. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Luar biasa hebat. Luar biasa. Okey, kita kat baik. sini pun luar Mungkin biasa saya rasanya. boleh bacakan komen di Facebook dahulu sebelum kita mulakan perbincangan kita, ya Syira. Daripada silakan. Farhan, kalau nak menipu, tujuan pergi ke arah sudut positif seperti terpaksa tipu sebab nak jimat duit, okey, boleh diterima.
Kalau menipu ke arah sudut negatif, seperti terpaksa tipu sebab nak ponteng kerja, tidak boleh diterima. Baik, Farhan, kami dengar pendapat anda. Dan satu lagi, kalau boleh kita kongsikan daripada Sarah Shafzifli. Katanya bergantung pada keadaan, ada benda yang kita tak boleh prank. Jangan terlalu kebaratan. Ada hal yang sensitif perlu kita elakkan. Sekarang zaman viral, Allahualam katanya. Okey, baik Sugi, untuk kita kickstart, untuk kita mulakan kita punya perbincangan pada hari ini. Mungkin saya boleh mulakan dengan Encik Rizwan terlebih dahulu. Bercerita mengenai menipu, satu hal. Bercerita mengenai perlukan dan juga laparkan perhatian. Sebagai seorang manusia yang normal, yang rasional, adakah normal untuk kita manusia ni perlukan perhatian? Okey, menarik ya. Jawapan tu, soalan tu menarik. Okay, jawapan insya-Allah lah saya akan okey, tapi sebelum tu nak pantun boleh? Boleh. Silakan Cik Rizwan. Silakan. Sugi dan Syirah suka berjalan. Berjalan dan makan membawa teman. Nama dia beri Muhammad Rizwan. Salam bahagia, salam perkenalan. Salam bahagia, salam perkenalan juga. Okey, baik. Okey, baik. Sebenarnya dia adalah normal sebenarnya. Manusia yang normal, dan kata apa, kalau ikut dari psikologi, kita memang perlukan kata apa, sebab manusia suka diberi perhatian, suka diberi pujian dan penghargaan. Itu satu benda yang lumrah, fitrah yang ada. Kalau orang tak puji, dia akan terasa sikit hatilah. Kan, tiba-tiba contoh ada adik-beradik kan, tiba-tiba ibu dan ayah beri perhatian pada adik-beradik yang lain. So secara semua jadi benda itu akan terasa macam kenapa kan, lama-lama dia akan bawa diri dan mungkin boleh buat jadi penyakit kan? Tetapi apabila terlalu lapar atau ketagihan untuk perhatian, dia jadi satu penyakit. Sebab kalau kita tak nak, sebab semua orang ingin kisah dia, maknanya semua orang ingin jadi watak hero, watak heroin lah. Tetapi agak tidak normal kalau dia tak nak langsung namanya ataupun dirinya dia dikenali. Dekat sekolah pun at least kita nak cikgu kenal kita. Betul. Kan? Tetapi kalau kita tak nak langsung, itu mungkin tidak normal. Mungkin upbringing, childhood tu dia ada sedikit mana-mana kekurangan kat situ. Cara dibesarkan, dia jadi sensitif, dia jadi tak nak kehadapan kan. Dia suka di belakang. Dia mungkin masa cara pembesaran itu tidak normal. Jadikan dia personality begitu. Tapi secara normalnya memang kita perlu dilihat. Kita suka diberi perhatian, suka dijadikan kata apa, dilihatlah kan, untuk dapat penghargaan kita. Okey, jadi secara amnya setiap individu sukakan perhatian dan perlukan perhatian. Tetapi ikut personality masing-masing lah. Ada yang macam introvert, dia tak suka. Dari kecil sampai besar dia tak suka. Ada yang masa kecil mungkin sukakan perhatian, tetapi semakin dewasa tidak sukakan perhatian. Dia macam suka, alah jangan panggil saya cikgu, jangan panggil saya, jangan panggil bunyi-bunyikan diri kan. Baik, kita nak tanya Mimi pula. Mimi sebagai selebriti, nak tak nak Mimi, perhatian itu sentiasa ada pada Mimi kan. Dan pentingnya perhatian juga untuk Mimi, orang kata sustain dalam industri hiburan ini. Tetapi kadang-kadang apa yang kita lihat sebagai netizen kan, orang kata layman dari luar ni, ada orang sudah pun ada perhatian itu, tapi apabila mereka lakukan orang kata untuk promosikan, katakan lagu ke filem ke dan sebagainya, dia buat gimmick-gimmick. Itu macam mana? Apa pendapat Mimi sebagai seorang yang dalam industri itu sendiri? Sebab sekali buat okey Mimi, dua kali buat okey lagi, netizen terima. Tiga kali alah dia gimmick lah saja, nak perhatian sahaja. Bagi saya sebagai orang dalam industri ni, kita memang perlukan perhatian lah untuk it's a business punya industry, which is kita nak jual barang, dan kita perlukan perhatian and marketing kan. Tetapi kita janganlah pergi too extreme sehingga jimik menipu orang. Sebab benda itu akan makan diri kita balik kan. Benda itu tak bagus. Jadi kalau boleh kita buatlah benda yang positif rather than negatif kan. Okey, jadi ianya diperlukan tetapi ada hadnya, ada batasnya. Dan janganlah sehingga ketagih sangat dan memalukan diri sendiri kan, dengan ekstrim sangat. Sugi, saya suka awak cakap buat satu perkara itu sampai ekstrim, sampai dah menipu banyak kali sampai orang tak percaya. Kita bercakap mengenai kesan. Kesan menipu dan juga kesan kalau kita tak raih perhatian yang kita mahukan. Kalau boleh dari sudut Encik Rizwan sendiri, apa agaknya kesan dari kalau kita tak dapat apa yang kita inginkan melalui penipuan kita, dan juga tak dapat dalam menipu ni orang tak suka. Tak dapat pula perhatian yang kita mahukan. Okey.
dia hidup dia akan lebih sengsara. Sebab bila orang yang nak raih perhatian ni, biasanya dalam psikologi dirinya mungkin kata apa, insecure, kurang kasih sayang, rasa terpinggir, rasa tak penting. Jadi apabila dia menipu untuk dapatkan satu benda yang positif kan, daripada orang dia terpinggir, dia dapat perhatian. Jadi famous, popular, viral. Jadi apabila dia buat satu benda tu dah jadi macam orang dah tahu kan, jadi satu kecaman untuk dia. So dia akan lebih hidup dia lebih sengsara. So dia akan gunakan taktik strategi yang lain untuk dapatkan benda tu, sebab jadi ketagihan kan. Orang tak kenal tiba-tiba jadi popular kan, jadi artis ataupun bukan artis lah, selebriti TikTok kan, ada ataupun sebagainya, orang kenal, satu Malaysia kenal. Tiba-tiba dia dapat kecaman, dia satu benda yang dia tak boleh. Dia tak boleh, dia mungkin boleh sampai sakit mental kan kalau tak dirawat. Dia perlukan, dia akan gunakan apa saja untuk mendapatkan perhatian semula. Ya, betul. Tetapi Encik Rizwan dan juga Mimi, kita tahu sesetengah orang suka menipu sebab situasi. Bukan suka menipu lah. Situasi tu sebegitu. Mereka dipaksa untuk menipu. Kadang-kadang kita pun jujur. Kadang-kadang kita pun tak nak keluar. Jadi nak bagi alasan tu kira menipulah juga. Tipu sunat. Ya. Tapi itu kita ada sebab kita menipu. Tetapi kadang-kadang yang ketagih sangat menipu ni, Mimi pernah tak dalam situasi yang Mimi tahu dia ni tengah menipu dan dia akan menipu sebab memang dia dah ketagih menipu sebab dia perlukan perhatian? Saya pernah je berdepan dengan orang yang macam ni, tapi selalunya saya akan let go sebab saya cuba put myself in their shoe, sebab kita tak tahu apa yang dia lalui kan. Jadi cuma bagi saya benda tu habit. So menipu ni habit. Sama juga dengan mencuri kan. Bila kita dah selalu sangat buat benda tu, kita buat kita dah tak sedar. Dan kita ni asyik menipu. So kita kena kurangkanlah menipu tu kan, supaya benda tu tak jadi habit. Macam tadi saya sempat berbual dengan Encik Ridwan dan juga Mimi. Ada orang dia tidak pun memiliki kereta mewah ataupun mungkinlah materialistik ni lah, beg yang mewah dan sebagainya, tetapi mereka akan menipu supaya dapat perhatian, ataupun dia sewa kereta ke, pinjam beg kawan ke, saja nak show off kan. Itu ketagih perhatian juga. Mimi pernah ada kawan ke sesiapa dalam industri? Tak payah sebut nama. Sekarang my surrounding tak ada lah macam tu kan. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang benda tu diorang buat sebab diorang nak dapatkan self confidence tu. Tapi lama kelamaan diorang jadi ketagih lah buat benda tu kan. Bila jadi ketagih, benda ni takut dibiarkan lama, dia akan jadi toxic. Dia akan jadi satu benda yang tak bagus lah kan. Kita tak nak benda tu. Dia perasaan yang macam rasanya diagung-agungkan oleh orang di sekeliling. Jadi mereka perlukan ketagihan itu. Tapi bila dah sampai masa nanti, bila dah orang tak bagi perhatian, what else? What else? Kena carilah cara lain untuk menipu lagi. Itu yang sampai sanggup buat konten-konten memalukan diri dan sebagainya. Dan bercerita mengenai perlukan perhatian, ketagih perhatian ini. Mungkin ada sesetengah golongan yang kata orang terlibat dengan ketagihan perhatian ini. Siapa antara golongan-golongan yang terlibat dengan ketagih perhatian ini sehingga mereka sanggup menipu? Okey, ada beberapa lah dalam kes saya lah. Dalam kes saya dia terutama dalam keluarga golongan-golongan yang biasa selalunya adalah golongan yang perlukan kasih sayang sebab dia dah dapat kasih sayang itu. Biasanya seorang ibu kan, dia dah dapat kasih sayang seorang anak. Apabila berkahwin kan, bila ibu anak kesayangannya kan beralih arah kepada isterinya. So mungkin sikit sebanyak dia rasa insecure kan. Mula-mula dia rasa macam kenapa kasih sayang itu semakin lama semakin hilang. Mungkin perhatian tu tak arah kepada isteri kan. Lama-lama dia jadi iri hati dan sebagainya. Itu golongan pertama yang biasanya dalam kes saya akan berlaku ibu-ibu tak semua ibu begitu, tapi ibu-ibu yang macam ni yang toksik lah. So dia akan create penipuan, ibu sakit tolong balik kampung sebab selalu terjadi apabila situasi anak dia nak berjalan ke, dah plan something ke dan sebagainya. So dia nak menggagalkan untuk terus disayangi. Itu yang golongan pertama lah. Yang kedua lah yang ramai. Ini yang mungkin pihak mana suami atau lelaki yang mungkin akan marah sebab memang kebanyakannya suami akan ada golongan ini akan suka banyak menipu. Terutama dalam kes-kes poligami lah. Kes poligami. Ini saya dedahkan sebab melalui kes. Biasanya suami akan mengekalkan kekuasaan ataupun mengekalkan ego dia untuk mendapatkan maintain masalah tu tak terus berlarutan lah. Contoh
kita tengok dalam Madu 3 kan, tapi itu dialog P. Ramlee. Dia ceraikan yang tapi yang ni dia kata okey, kalau isteri kedua buat hal saya akan ceraikan. Dia cakap pada isteri pertama. Dengan isteri kedua pun dia cakap macam mana? Kalau dia buat hal atau meroyan ke atau something ni, saya akan ceraikan. So benda tu yang dia bermain 2-3 tahun, bertahun-tahun. Itu macam emotional blackmail lah juga. Yes, betul. Tapi benda tu yang sama juga dia akan bawa. Bila benda tu kata apa kantoi, isteri pertama kedua tahu, dia akan gunakan taktik lain pula untuk terus penipuan. Yang ketiga ialah yang biasa kes yang berlaku, kes menantu lah, isteri, golongan isteri yang gunakan penipuan ni apabila dia tak selesa berada di biasanya perkahwinan yang awal lah. Kan tak selesa di rumah mentua, dia akan create sakit lah, migraine lah. Kan bila suami dia rancak berbicara dengan mak dia kan, dia kat situlah dia migraine datang. Kan nak ajak suami tiba sakit. Dan benda-benda macam ni akan dilihat pola pattern yang sama setiap kali balik kampung. Baik. Tetapi apa yang Encik Ridwan kongsikan sekarang ini tidaklah begitu ekstrim kan, kata ibu yang perlukan perhatian, itu sebab perlukan kasih sayang, ataupun si menantu nak balik rumah mak dia, mungkin dia kurang selesa. Dan selepas ni mungkin kita nak tanya Encik Ridwan, bagi mereka yang ada masalah mental di mana mereka ketagih perhatian, digelar pathological liar juga kan. Tapi selepas ini, jadi sebelum itu kita nak dengarkan dahulu pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita. Jom kita tengok. For me, it's not necessarily a bad thing. Sometimes macam it's actually a positive thing juga. Let's say macam contoh kan, macam boyfriend dengan girlfriend, and then yang boyfriend tu terlampau busy, so girlfriend tu mestilah nak macam ambil perhatian dia. So they do things yang macam untuk bagi boyfriend tu bagi perhatian dekat dia. Tapi for me, as long as dia tak terlampau over ataupun tak sakit ke hati orang ke apa ke, I think it's okay lah. It's fine. Bagi saya benda tu tak elok, tapi benda ni semua akan go back kepada apa reason dia buat macam tu. So sebagai contoh, kalau dia menipu tu sebab dia cuba untuk menyorokkan benda yang salah, dan benda tu salah lah sebab negatif. Tapi kalau contoh dia buat tu sebab dia ada reason yang baik kenapa dia buat dan dia terpaksa menipu, dan bagi saya itu walaupun masih salah tapi masih boleh diterima. Saya pernah menghadapi situasi ini di mana orang menipu untuk mendapatkan perhatian. Saya tak layan sangat, tapi saya cubalah tanya juga, buat fact finding jika dia dalam kesusahan ke, kesedihan ke. Jadi saya nak tahulah apa reason dia, kalau mana tahu saya boleh membantu. For me, I akan tengok cara dia macam mana lah. Macam it can be, I can try to ask her ke apa ke, macam try selidik ke sebenarnya dia kenapa ke, sebenarnya dia lonely ke, atau sebenarnya dia ada benda nak cakap tapi dia tak nak cakap directly, So dia buat macam tu, ataupun dia tengah sedih ke. So kita kena tengok juga situation dia sebenarnya. Baik Syirah, itu dia pandangan mereka, dan pelbagai pandangan juga dikongsikan oleh rakan-rakan kita di Facebook WHI. Betul. Antaranya kalau boleh saya baca daripada Halijah Hanif. Salam ceria WHI TV3. Hai, salam ceria Puan Halijah. Penipuan menjadi-jadi sekarang ini bukan untuk perhatian tapi untuk keseronokan, untuk kepuasan dan juga untuk keuntungan. Dari kanak-kanak dewasa malah usia dah penghujung pun masih lagi suka menipu. Mungkin hobi sama agaknya. Okey, hobi macam hobi menipu ya. Pelik hobi yang mereka yang suka menipu ni. Baik, berbalik pada soalan tadi Encik Ridwan, berkaitan dengan mereka yang suka menipu yang dalam kategori penyakit mental, mitomania ataupun mitomania. Mungkin Encik Ridwan boleh kongsikan. Okey, sebab mitomania ni satu penyakit lah. Jadi dia berbeza dengan orang yang menipu untuk selamatkan diri dia. Mula-mula biasanya dua lah. Selamatkan diri dia, kan? Ada satu untuk dapatkan perhatian. Biasanya mungkin ada satu kesilapan yang dilakukan. Jadi dia nak tutup kelemahan itu. Jadi dia akan satu lagi ialah dengan dia mungkin tak ada siapa-siapa, orang biasa tapi dia nakkan perhatian. Biasa begitulah. Tetapi mitomania ni adalah satu benda yang dia create, dia dah jadi satu habit, jadi hobi. Dan dia menipu tu bukan untuk tujuan apa-apa, just untuk
create satu cerita. Dan biasanya Mythomania ni dia ciri ataupun dia bercerita dramatis. Dramatis. Lepas tu dia sangat detail. Dia boleh plan dan dia berulang-ulang kali. Wow. So kalau kita tengok dalam filem pun ada dilakonkan penyakit Mythomania ni. Tapi orang yang mempunyai penyakit ni, dia tahu tak dia menipu? Okey. Dia tahu tak? Sebab dia sedar ke tidak ni? Kita tahu orang tu menipu, tapi kadang-kadang kita orang kata play along je lah. Yalah, kau tipu-tipu lah. Kau nak perhatian, kita bagi je lah perhatian tu. Tapi dia tahu tak? Dia tahu. Tapi dia cuba abaikan benda tu sebab dia dapat satu benda yang dia nak. Dia nak kan. Sebenarnya dalam manusia ni dia ada helah bela diri, self defense mechanism. Semua orang ada. Kan? So ada masa dia guna, ada masa tak guna. Dia ada 20 helah bela diri ni kalau kita lihat lah. So yang macam ni dia adalah gunakan satu pattern nama dia rasionalisasi. Rasionalisasi ni adalah satu benda yang keadaannya dia nak dapatkan satu kesambatan diri dia. So dia sampaikan kadang-kadang tu dia abaikan orang lain. Kalau dia tak dapat apa dia akan menyalahkan orang lain. Kadang-kadang bila dia tak dapat keperhatian dia kata dia saja tak nak. Dia saja tak nak kan. Mungkin dia tak masuk. Cover line kan. Dia out kat status kita macam-macam lah kan. Okey, Encik Rizwan, kalau boleh saya tambah sikit soalan lah kan. Dalam kita meraih perhatian orang ni ada beberapa perkara yang kita tidak seharusnya sentuh, mungkin mengenai perkara-perkara yang sensitif. Kita ada nama ibu bapa yang perlu kita jaga dengan baik, kita ada nama pasangan dan juga nama keluarga. Sejauh mana agaknya batas untuk seseorang itu jangan cross the line lah orang kata dalam kita nak meraih perhatian orang ni? Okey, baik. Sebenarnya kita ingat bahawa bukan hanya kisah kita, tapi ada kisah mereka, kisah dia. Tak semua orang hari-hari kisah dia saja. Kan, ini nama penyakit mental. Dia kategori narsistik. Narsistik mana dia nak terlalu perhatian. Diri dia je hero. Kalau orang cerita dia divert pada diri dia juga. Kan, jadi kita kena macam kita balik kampung kan, kita bersama ibu, kita letakkan hero tu atau watak utama adalah pada orang itu. Sebab orang yang mengikut kajian, mereka yang disayangi atau lebih disukai adalah orang yang banyak memberi perhatian pada orang lain. Kan, dia banyak mendengar, bukan banyak bercakap. Betul. Kan? Jadi kita berikan watak utama kepada orang lain. Dan orang tu akan rasa senang dengan kita. Okey, baik. Baik, dan saya nak tanya Mimi, bila kita bercakap mengenai mereka yang ketagih perhatian ni, bukan sahaja mereka yang menipu, tetapi orang dari segi penampilan. Mereka gerak-geri, mereka cara mereka bercakap. Kan kadang-kadang kita duduk satu meja bercakap, tapi ada seorang ni je dia nak bercakap sebab dia perlukan perhatian. Dia tak dengar pun apa orang lain cakap, dia seorang dia cakap. Ataupun dia dalam satu majlis tu dia perlukan perhatian, jadi dia berpakaian outstanding. Dia nak tenggelamkan orang lain. Kalau pergi perkahwinan orang pun dialah yang nak macam pengantin kan. Dalam situasi sebegini mesti orang sekeliling akan rasa kenapa dia ni kan, kalau pergi perkahwinan dia macam dia yang nak kahwin padahal bukan pun dia nak kahwin. Nak perhatianlah tu. Mimi dalam situasi sebegitu, Mimi pernah tak berada dalam situasi sebegitu? Okey, kalau saya berada dalam tegurlah sesiapa yang macam tu. Kalau saya berada dalam situasi yang macam tu, selalunya macam Cik Ridwan cakap tadi, saya akan biarkan orang tu jadi hero lah dekat situ kan. Supaya saya pun tak apa orang panggil? Nak menegur ni pun kena ada adab juga. Nak menegur orang kan. Kita tak boleh nak simply nak tegur orang kan. Jadi kalau saya dalam situasi tu, saya lebih memilih untuk jadilah hero kan. Buatlah I behave myself. Untuk kita elak perbalahan lah kalau orang kata. Macam pengalaman saya pernah berhadapan dengan beberapa individu. Kalau dia beli barang baru yang branded, dia suka katakanlah sunglasses dia, specs mata dia suka selit-selit tunjuk. Ada yang kalau dia pakai banyak barang emas, tangan macam ni. Ni serius saya cakap. Saya pernah jumpa individu yang kalau dia pakai banyak barang kemas termasuklah cincin, tangan dia macam ni, dia jalan macam ni, angkat beg macam memang kelakar. Kita tahulah dia macam alah tak show off. Saya tahu awak tahu. Jadi dalam situasi sebegitu saya just macam tegurlah. Cantik awak. Dan memang kita tahu dia nak tunjukkan dia perlukan perhatian. Kita bagi dia perhatian kan. Betul. Jadi kita jadi hero lah ya.
kita jadi hero. Kita mengalah je untuk dia. Macam Sugi dengan Syira cakap ni, kita bagi hero jadi Oh hero. ya. Mereka ni jadi host. Okey. Encik Rizam cakap mengenai kita dah bagi mereka ni jadi hero. Kita dah bagi mereka ni outstanding. Kita dah bagikan mereka ni perhatian. Sebenarnya macam mana untuk kita bantu orang-orang yang attention seeker ni lah, senang cerita, supaya perkara ini tidak menjadi habit. Terutamanya dalam kalangan anak-anak muda kita yang semakin hari kita nampak trendnya senang mudah viral dan sebagainya. Alright. Silakan. Baik, pertama sekali ini tugaran pada masyarakat, terutama peranan kita bersamalah untuk membantu mereka, sebab kita tak nak mereka lama-lama akan terdedah kepada penyakit mental. Penyakit mental ni dia akan lebih teruklah, maknanya perlu terapi yang lebih intensif daripada pakar. Tapi kalau kita dengar hari ini rancangan yang hebat ni, kita rasa kita mungkin ada ciri itu. Jadi kita perlu dapatkan bantuan. Pertama sekali, kawan baik ni, orang yang terdekat, sebab orang-orang macam ni dia ada kelemahan dia. Manusia ni ada kelemahan dia. Terutama orang-orang yang disenangi, kawan baik ni tegur dia cara baiklah, berhemah. Kata apa, kau ni ada ciri-ciri macam ni, sampai bila kau nak jadi macam ni. Sebab kita akan ada tahap umur kita. Kita akan letih dan penat buat satu benda. Yang akhirnya kita tak nampak kejayaan tu semakin lama semakin merudum dan sebagainya. Jadi kita akan rasa penat dan kita akan rasa kita akan jadi sakitlah dengan keadaan itu, menderita. Jadi kita nak bahagia dengan cara normal. Jadi kawan baik dan ahli keluarga. Ahli keluarga, sebab kadang-kadang kenapa orang jadi menipu, jadi ketagih perhatian, jadi narsis, sebab keluarga itu tidak menegur. Kadang-kadang menggalakkan. Mereka tahu tapi biarlah nanti dia sedar sendiri. Tapi lebih baik kita menegur supaya dia tidak terus menjadi lebih teruk. Kadang-kadang mungkin masa tu anak dia bujang. Bila berkahwin dia akan jadi lebih teruk. Dia akan jadi toksik pada keluarga, mertua dan mungkin kawan-kawan, tempat kerja dan sebagainya. Jadi orang-orang yang individu penting ni, kawan baik, keluarga, dan juga mungkin orang-orang yang ada ilmu, orang ilmu sebab hari ini kan terdedah dengan perkara-perkara, contohnya video-video ringkas so orang-orang berilmu ni sampaikan ilmu-ilmu supaya mereka ni kata apa, bagaimana untuk berkomunikasi, bagaimana jadi personality yang hebat dengan cara yang normal, boleh. Bukan dengan cara menipu. Dan dalam era media sosial hari ini, saya rasa setiap individu mempunyai kebebasan untuk meraih perhatian melalui platform-platform mereka. Kalau kita lihat di Instagram, TikTok dan sebagainya, ada je trend yang terkini yang setiap orang boleh ikut. Kan? Dan itu juga kadang-kadang boleh memudaratkan individu itu sebab mereka ketagih sangat dengan perhatian, nak je buat sesuatu konten, gilakan konten, sehingga kan ada seorang wanita di negara mana saya lupa, dia bukan traveller, tapi dia selalu buat green screen, dia buat acah-acah dia travel sebab dia perlukan perhatian itu. Lepas tu dia jujurlah, dia katakan ya, saya sebenarnya tak travel pun, saya buat semua ni menggunakan green screen dan memang nampak real sebab saya perlukan perhatian itu. Jadi itu dari sudut yang ekstrim lah kan. Baik Mimi, sebagai seorang celebrity personality, mungkin Mimi boleh juga berikan nasihat kepada mereka di luar sana yang ketagih perhatian. Always believe in yourself. You are enough. And tak perlu, kita kena selalu be grounded. Kan? Jangan melebih-lebih, sebab bila kita melebih, sampai ke tahap memudaratkan, dia akan jadi masalah mental lah. Jadi kita nak elakkan daripada masalah itu. Baik. Okey, less is more lah kata orang. Baik, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Rizwan Zamri dan juga kepada Mimi Lana atas perkongsian yang sangat baik. Saya kira Sugi, perhatian yang paling baik adalah kita beri perhatian kepada diri kita sendiri. Kita sayangi diri kita dan kita hargai diri kita sendiri. Dan yang penting juga Syira, apabila seseorang itu menegur kita berkaitan dengan tabiat kita ni, kita harus rela menerimanya. Janganlah kita orang kata live in denial sehingga kita membawa tabiat ini sehinggalah kita dewasa, sehinggalah kita dalam kubur tu orang tengok kita, dia ni dulu kan suka sangat ketagih perhatian. Sampai ke kubur dia bercari. Orang tengok dia ni kan dulu selalu menipu. Suka sangat perhatian. Dah tak guna dah mati pun orang masih lagi kaitkan kita dengan personality kita yang suka sangat perhatian. So tak boleh guna dah arwah baik orangnya. Okey, baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana sebab sekejap lagi kita akan bersama dengan Mimi Lana sekali sahaja lagi. Wanita hari ini, wanita hari ini. Tak sanggup untuk lari,
Duduk sini. Join. Yang ini tolak tepi. Tak sempat nak makan langsung. Sekejap, mana nak makan tu? Hello? Ya. Tak still at home? Ya. What is it? Tak ada benda merepek-epek Of course tak ada, babe. No. Tak celebrate dengan boyfriend baru ke? Tuan ni. Cakap ada benda baru. Kali ni lain, babe. Perangai dia exactly macam Emil. And sweet gila. Perangai dia memang sama lah. Bagi aku bunga. Saya tu sebenarnya tidak berniat untuk menghancurkan rumah tangga orang. Perniagaan saya, yaitu device-nya husband tracker itu, dibikin semata-mata untuk membantu kaum-kaum ibu di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana, supaya enggak berterusan dibohongin oleh lelaki-lelaki durjana. Sanggup untuk terima hakikat sebuah cinta. Baik, itu dia sedutan drama Perempuan Itu yang sedang ditontonkan eksklusif, ditonton setiap hari mulai 1 Jun hari itu. Jadi siapa yang tengah menonton, anda pastinya tahulah jalan cerita ini sudah masuk episod ketiga kalau tak silap saya. Dan rata-rata semua orang berkata best mereka yang menontonnya. Ada yang kata geram, stres. Darah tinggi katanya. Darah tinggi. Baik, kita bersama dengan Mimi Lana sekali lagi. Dan juga Tuan Amin Aziz selaku seorang kaunselor dan juga perunding syariah. Terima kasih kedua-duanya. Baik, Mimi. Kisah seorang wanita melalui drama Perempuan Itu dan wanita itu dibawa oleh watak Khalish iaitu Mimi Lana saya. Baik, dan ada pelbagai lagi rakan-rakan pelakon yang berlakon dalam drama ini. Jadi mungkin Mimi boleh kongsikan dahulu berkaitan dengan watak dalam drama ini. Saya, Mimi Lana, memegang watak utama sebagai Khalish. Di dalam Perempuan Itu memainkan peranan sebagai seorang perempuan yang memperjuangkan hak wanita dan memperkasakan wanita. Ada juga watak lain, suami dia, Zul Arifin, yang memainkan watak sebagai Emir, sebagai seorang suami yang menghadapi masalah kecurangan dalam relationship dia dengan orang ketiga di dalam hubungan diorang, iaitu Siti Harisa, bermain sebagai Sarah, sebagai orang ketiga di dalam Perempuan Itu. Itu mengenai watak-watak yang dimainkan dalam filem ini. Kalau boleh Mimi cerita sedikit perjalanan mengenai cerita ini tentang apa dan sebagainya. Okey, plot utama Perempuan Itu mengisahkan tentang perjalanan hidup Khalish yang perjalanan hidup rumah tangga dia dalam menghadapi isu kecurangan dalam rumah tangga dia, tapi disebabkan prinsip dia yang terlalu kuat dalam memperjuangkan hak wanita dan memperkasakan wanita tu, dengan ditambahkan lagi dengan background keluarga dia yang very Islamic, berpendidikan madrasah dan mempunyai ilmu agama yang sangat komplit. Dan selepas kahwin pula dia melanjutkan pelajaran dia di dalam jurusan undang-undang. Dan apabila dia ada pegangan agama yang sangat kuat dan ilmu pendidikan yang tinggi, jadi dalam hal ini dia dapat menyelesaikan masalah rumah tangga dia dengan sangat bijak dan sangat bermaruah. Okey, baik, faham. Dan Tuan Amin, isu kecurangan ini bukanlah satu isu yang baru. Tapi mungkin sebagai kaunselor dan juga perunding syariah, Tuan boleh kongsikan apa antara trend ataupun corak isu curang dalam masa kini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya terima kasih TV3, terima kasih Wanita hari ini atas jemputan, digandingkan pula dengan heroin Perempuan Itu. Alhamdulillah. Berbalik kepada persoalan iaitu tentang bentuk ataupun trend. Ringkas atau mudah secara umumnya boleh saya katakan bahawa kecurangan itu ada 3 jenis ataupun 3 bentuklah. Yang pertama emotional affair, yang kedua physical affair, or in other words we can say sexual affair. Yang ketiga adalah combination of both emosi dan juga physical affair. Alright. Tapi namun begitu, dari sudut pengamatan saya sebagai kaunselor mengendalikan kes-kes kecurangan, saya boleh katakan bahawa trend kecurangan masa kini adalah virtual affair.
curang maya. Okey. Kenapa saya katakan begitu? Sebab teknologi zaman sekarang dengan dating apps banyak di sana sini memudahkan cara membuka jalan bagi kumpulan ini untuk flirt dan juga berlaku curang di belakang pasangan mereka. Faham. Tapi itu curang juga walaupun secara maya. Betul. Tetap curang. Ya, tetap curang. Ya. Okey Tuan, kalau Tuan boleh kongsikan kepada kami dengan peningkatan isu perselingkuhan ini, apa faktor-faktor yang mendorong kepada perkara ini terjadi? Okey. Memang banyak faktor-faktor yang memungkinkan seseorang itu berlaku curang. Saya bercakap dari kerusi kaunselor mengendalikan kes-kes rumah tangga, perkahwinan. Saya boleh katakan antara beberapa faktor yang memungkinkan seseorang itu berlaku curang. Yang pertama, bila kurang atau hilangnya perasaan atau manisnya dalam hubungan ataupun perkahwinan dari pelbagai punca. Contoh yang kita boleh lihat, bila mana kehendak ataupun kemahuan tidak diraihkan, tidak dipenuhi. Bila berlakunya perbezaan pandangan, cita rasa, values, goal dan sebagainya, dan juga apabila pengabaian tanggungjawab berlaku. Dari sudut faktor yang kedua, kita boleh lihat dari sudut sikap lama yang tidak ditinggalkan. Contoh, in other words, we can say unresolved baggage. Contoh saya boleh nyatakan di sini, sekiranya kalau kita lihat kepada pasangan itu zaman bujangnya, yang fun-fun, yang flirting, yang enjoy-enjoy, it's possible untuk mereka masih lagi melakukan even after getting married. Itu juga faktor yang memungkinkan. Faktor yang ketiga yang boleh saya kongsikan dekat sini, bila mana adanya persekitaran di mana seseorang itu mudah dipengaruhi oleh persekitaran. Persekitaran di sini refers to work environment dan juga circle of friends. So ini antara punca-punca ataupun faktor-faktor yang memungkinkan seseorang itu boleh berlaku curang. Okey. Baik. Cukup teliti perkongsian daripada Tuan. Dan Mimi, mungkin Mimi sendiri boleh kongsikan sebagai seorang wanita dan seorang yang berlaku sebagai watak khalis ni, dan sebagai seorang Mimi jugalah, apa yang Mimi boleh katakan bagi wanita-wanita di luar sana yang terbelenggu dalam masalah isu curang ini? Kalau di dalam syariah dan sivil, if I'm not mistaken, kita ada hak sebagai seorang perempuan. Kita mempunyai hak untuk dilepaskan jika kita tidak berada di dalam situasi yang bahagia. Tetapi sebelum itu kita kenalah cuba dulu, cuba. Tapi kalau kita tetap juga tak bahagia, kita ada hak, kita berhak untuk meminta dilepaskan, tapi mengikut jalan yang betul, landasan yang betul. Dan ada dari segi syariah dan daripada segi sivil juga ada landasan yang betul untuk kita menuntut hak-hak kita sebagai perempuan. Baik Mimi, dan mungkin di penghujung ini juga Mimi boleh kongsikan ataupun mengingatkan penonton-penonton sekalian berkaitan dengan drama Perempuan Itu. Ada 30 episod kalau tak silap saya. Jadi Mimi silakan. Okey, jangan lupa menonton Perempuan Itu, ditonton mulai 1 Jun. Sekarang ni dah episod 6. Dan saya harap semua penonton sedikit dapat mengambil iktibar dan mendapat mesej daripada perempuan itu ni. InsyaAllah. Okey, baik. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Mimi Lana. Selamat maju jaya. Dan juga kepada Tuan Amin Aziz selaku kaunselor dan juga perunding syariah. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak berhenti berehat seketika. Jadi anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan rasanya macam sekejap je Syira. Hampir 1 jam dah pun berlalu. Baik, saya nak bacakan komen daripada Alia Maisara Syira. Katanya WHI ceria selalu, ya pasti. Dan komennya adalah dalam sesebuah perkara perlu juga untuk kita bohong untuk kebaikan, tetapi jangan kerap sangat berbohong. Kadang-kadang ia akan menjadi hobi. Kerap sangat berbohong boleh merosakkan sesebuah hubungan dan boleh menjadi contoh tak baik kepada anak-anak. Betul, saya setuju. Kalau kantoi menipu apa pun tak dapat, malu dapat, perhatian pun tak dapat. Dan kalau boleh saya kongsikan satu lagi daripada rakan kita, Amin Nuruddin. Katanya segala yang berkait dengan perkataan menipu biasanya lebih pada perkara yang tidak baik dan juga berunsur jahat. Maka jauhilah perkara yang menipu dan boleh rosakkan diri, keluarga dan juga masyarakat secara umumnya. Okey, satu lagi komen daripada Maya. Maya berkata, bagi setengah orang, menipu adalah satu skill dan merupakan hobi untuk menyelamatkan
diri. Mereka akan spin, pusing-pusing cerita. Mereka selalu sangat menipu sampai dah boleh buka kelas untuk mengajar orang lain how to defend yourself by lying. Tapi ianya sebab itu adalah ketagihan mereka kan. Betul. Seperti yang dah dikongsikan tadi dalam perbincangan kita. Betul, ada yang menipu sebab masalah mental, ada yang tidak perlu menipu pun tetapi mereka perlukan perhatian itu, ketagih perhatian. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton kita dan juga mereka yang sudi untuk berkongsi pelbagai cerita bersama dengan kami di Facebook. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Dan Esok Wanita hari ini akan kembali dengan topik pengabaian. Betul, pengabaian yang boleh kita kupas dari pelbagai aspek. Mungkin ibu bapa yang diabaikan oleh anak-anak, ataupun anak-anak yang diabaikan oleh ibu bapa, ataupun dalam hubungan rumah tangga, suami mengabaikan isteri, isteri mengabaikan suami. Jadi esok kupasannya, jangan lupa seperti biasa jam 12 tengah hari. Okey, dengan itu saya Syahira Izzati Yaakob dan juga rakan saya Sugi kita mengundurkan diri untuk hari ini. Assalamualaikum, jaga diri baik-baik. Terima kasih, bye-bye. Ibu istri permaisuri, dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri, wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus